Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Sihat-sihat belaka, okey? Jadi, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam matematik tahun 4. Seperti mana yang kamu tahu, tahun 4 adalah asas kepada tahap 2. Jadi, pembelajaran tahun 4 boleh diguna pakai oleh student tahun 5 dan juga tahun 6. Hari ini Bonda akan meneruskan pembelajaran bersama kamu dalam topik nombor dan operasi asas. SK adalah 1.4 pembundaran. Manakala standard pembelajarannya adalah 1.4.1 membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu yang terdekat. Sebelum itu, jom layan dulu channel Miss Ani. Bertemu semula kita. Jadi hari ini seperti yang Bonda telah ceritakan tadi, kita akan belajar bagaimana nak membundarkan nombor, tetapi dalam puluh ribu yang terdekat. Namun kamu boleh guna pakai di mana-mana saja soalan yang akan kamu hadapi. Okey. Cara Bonda senang. Inilah dia namanya kotak ajaib. Okay. Apa yang dikatakan dengan kotak ajaib? Kotak ajaib ini Bonda asingkan nombor 0, 1, 2, 3, 4 untuk diletak di kotak A dan 5, 6, 7, 8, 9 di kotak B. Ataupun boleh kita katakan Bonda asingkan pemisah bawah daripada 5, kita namakan macam contoh nombor miskin ataupun nombor kaya. Tetapi Bonda letak di dalam kotak ajaib. Okey, tengok ya. Kita tengok. Sifar 1, 2, 3 dan 4 berada dalam petak A. Okey, ini boleh juga kamu untuk ingat. Kalau mudah untuk kamu ingat, kamu cakap nombor miskin, maknanya nombor yang rendah. Okey. Kalau nombor miskin tak ada apa-apalah. Dah dia kata orang tidak ada apa-apa, jadi kita namakan dia miskin. Okey, seandainya nombor itu 5, 6, 7, 8, 9. Kan kamu dah kata tadi nombor miskin. Lawan kepada nombor miskin adalah nombor kaya. Kita letak dalam petak B. Apa yang ada pada nombor kaya? Tambah 1. Bila masa kita nak gunakan kotak ajaib. Tengok di sini ya, Bonda akan terangkan kepada kamu masa bila kotak ajaib ini kamu perlukan. Okey, ini adalah kotak ajaib Bonda tadi kan. Contohnya kamu mendapat soalan 14. Baca 14. Nombor 1 ini adalah rumah puluh ya. Ini adalah rumah puluh. Okey, Bonda tulis. Okey, ini adalah rumah puluh dan ini adalah rumah sah. Kamu baca, bermakna kamu akan baca dia jadi 14. Arahan dia. Dia cakap, bundarkan kepada puluh yang terdekat. Kamu dah tahu tadi kan? 4 itu adalah sah, 1 itu ada puluh. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Jadi apabila dibundarkan kepada puluh yang terdekat, kamu mesti tengok jiran dia. Jiran sebelah kiri dia. Kalau kita sebelah kanan, tetapi dia sebelah kiri. Kita bulatkan jiran dia. Dan jiran inilah yang kita nak tengok. Sama ada dia ni nombor miskin ataupun nombor kaya. Sama ada jiran dia ni berada di kotak A atau kotak B. Okay, kamu tengok. Pandai. Berada di kotak A. Ya betul. Jadi apa perlu kita buat? Tambah sifar. Di mana? Di atas nombor yang kita garis. Kita garis nombor mana? Ya betul, nombor puluh kan? So, dekat puluh kita tambah sifar. Ataupun senang bicara, tak payah tambah apa-apa, saling semula. Tapi Bonda nak ajar kamu, Bonda letak tambah sifar. Sifar tambah 1, 1 dan sah secara automatik akan bertukar
menjadi sifar. Walaupun dia ada angka. Okey, jadi nombor 14 telah dibundarkan kepada puluh yang terdekat, iaitu 10. Okey, contoh soalan seterusnya. Cuba baca. Pandai 12. Seperti kamu tahu tadi, sa adalah 2, puluh adalah 1. Tengok arahan seterusnya. Masih lagi bundar kepada puluh yang terdekat. Okey, cuba kamu tengok. Bunda dah cakap tadi kan? Jiran sebelah. Jiran sebelah puluh adalah sa. Kita bulatkan dia. Dan kita tengok sa ini berada di petak mana? Bagus. Anak-anak memang pandai. Berada di petak A. Jadi, apa perlu kita buat? Puluh tambah sifar. Jadi, jawapan dia adalah 12 telah dibundarkan kepada 10 yang terdekat. Okay. Contoh seterusnya. Diberi 15. Yang mana kamu tahu sa dia adalah 5, puluh dia adalah 1. Seperti biasa, arahan bundar kepada puluh yang terdekat. Garis bawah dia. Jangan lupa kena garis. Okey. Bila kita bundar kepada puluh, tak kira lah ya arahan puluh ke ratus ke, tapi bila kamu dah garis, jiran sebelah dia kamu mesti bulatkan. Kenapa? Kerana kita nak membundar, kita kena tengok jiran dia. Kalau jiran dia, nombor jiran dia itu berada di petak A, kita tambah sifar. Kalau jiran dia yang dalam kotak bulat tadi berada di petak B, kita kena tambah 1. Itu sebab kita kena bulatkan. Okey, faham? Okey, jadi kita tengok 5 berada di petak. Ya, betul. Petak B. Cerdik. Pandai kamu semua ya. Jadi kalau dah berada di petak B, apa perlu kita buat? Betul. Tambah 1. Di mana nak ditambahkan 1? Ya, di atas rumah puluh. 1 tambah 1 sama juga 2 dan sa diubah menjadi sifar. Boleh setakat ni? Okey, kita terus pergi kepada contoh soalan yang berikutnya, iaitu cuba baca. Pandai 27. Sebut betul-betul ya, 27. So, arahan dia masih lagi bundar kepada puluh. Bila mendapat arahan bundar kepada puluh, kamu kena cari rumah dia. 10. Jadi, garis di bawah. Dan secara terus, jiran sebelah kiri. So, kalau kiri dia sa, bulatkan sa. Dan tengok, sa berada di petak mana? Betul. Petak B. Nombor kaya. So, dia adalah orangnya kan? Jadi adalah orangnya bermakna dia tambah 1. 2 tambah 1, pandai 3 dan sa menjadi? Iya betul, 30. Okay, baca nombor yang diberikan. Betul. 574. Tengok. Arahan masih lagi puluh. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Garis rumah puluh. Sekarang antara sa dan ratus, mana yang kamu nak bulatkan? Ya, jiran sebelah kiri. Jiran sebelum rumah puluh. Ingat, bukan jiran selepas. Jiran sebelum. Jadi kalau jiran sebelum adalah sa. Tengok, sa berada di rumah A. Jadi tambah sifar. Di mana? Di atas yang bergaris, iaitu puluh. 7 tambah sifar 7, sa menjadi sifar dan ratus. Ya, betul. Kita saling semula. Jangan tukar jadi sifar. Saling semula. Okey, jelas? Okey, tengok soalan ataupun contoh seterusnya. 785. Ya, pandai. Betul. Pandai yang pandai baca ya. Okey, sekarang arahan dia adalah bunda kepada ratus. Jadi kita ada 2 jiran di sini, iaitu sa dan juga puluh. Kamu nak bulatkan yang mana? Ya, betul. Jiran yang paling hampir dengan ratus.
Jiran yang hampir dengan 100 adalah puluh. Sa jauh lagi. Puluh yang paling hampir. Jadi bulatkan puluh. Kemudian tengok puluh itu berada di petak mana. Ya, betul. Di petak B. Bila berada di petak B, apa perlu dilakukan kepada nombor yang bergaris? Tambah 1. Jom kita tambah 1. Okay, nampak? 7 tambah 1, 8. Dan apa yang berlaku kepada puluh dan sa? Ya, betul. Puluh dan sa kita tukar jadikan sifar-sifar. Jadi jawapan dia adalah 800. Okay. Ini adalah soalan yang bonda nak beri kamu buat. Okay, baca soalan pertama. Ya. 67,890 bundarkan kepada ribu yang hampir. Ribu yang hampir. Jadi apabila suruh bundar kepada ribu yang hampir, kamu kena highlight dulu arahan. Soalan kita dah tulis tadi kan? Okey. Jadi 67,890 ribu. Bagus. 7. Sebab kita tengok daripada sebelah kanan kita. 10 ratus ribu. Maknanya sifar tadi adalah sa, 9 adalah puluh, 8 adalah ratus, 7 adalah ribu. Sekarang 10 ratus yang kamu nak bulatkan yang mana? Ya, pandai, yang paling hampir, iaitu ratus. Tengok ratus berada di petak mana? Ya, betul. Petak B. Perlu tambah 1 sebab nombor 8 adalah nombor kaya. Tambah 1. Di mana? Di atas yang bergaris. Rumah ribu. 7 tambah 1, 8. Dan apa berlaku kepada ratus, puluh dan sa? Ya, betul. Tukarkan menjadi sifar. Dan rumah puluh ribu? Ya. Saling semula. Okey, boleh? Jelas? Okey, baca soalan yang kedua. Kamu baca dah tadi kan? Ini adalah 167,900. Jelas? Bundarkan kepada puluh ribu yang hampir. Sekali lagi bonda ulang. 167,900. Bundar kepada puluh yang hampir. So, bila kamu dah dapat macam ni, kamu saling semula nombor itu 167,900 dan ikut arahan puluh ribu. Cari. Kamu akan dapat 6 adalah puluh ribu. Jiran sebelah. Jiran sebelah, bonda ulang. Yang paling hampir. Jadi kalau puluh ribu adalah ribu yang paling hampir. Dan tengok nombor di dalam kotak puluh ribu berada di dalam petak mana? Betul, petak B. Kita kena tambah 1. Di mana? Di atas yang bergaris, iaitu nombor 6. Jadi di sini kamu tambah 1 di atas nombor 6. Sebab 6 adalah arahan bundar kepada puluh ribu. 6 tambah 1, 7. Dan nombor yang lain sebelum rumah puluh ribu menjadi sifar. Dan nombor selepas kita saling semula. Okey, jelas? Pandai. Okey, sekarang soalan dalam bentuk dekat-dekat. Okey, kamu tengok dekat-dekat ni. Ini biasalah kamu akan jumpa dalam bentuk soalan pembundaran. Baik, di sini kamu tengok yang pertama adalah sa. Tiang yang pertama, sebelah kanan kita adalah sa. Okey, nilai dia 3. Okey, seterusnya puluh. Betul? Nilai dia 2. Okey, seterusnya ratus dan nilai dia adalah 3. Seterusnya adalah rumah ribu, nilai dia sifar. Tak ada. Kosong. Seterusnya puluh ribu, nilai dia 2 dan berikutnya adalah ratus ribu, nilai digit dia adalah 1.
Ini yang kamu kena faham macam mana kamu nak baca dekat-dekat. Kemudian kamu jadikan dia satu nombor. Okey, cuba kita baca nombor tu. Bermula daripada kiri. Kamu baca. Pandai. 120,000. 20,000 ya. Sebab ribu kosong kan. Sifar. Tak ada. Jadi 20 terus. Semula. 120,323. Pandai. Okey, dan kita tengok arahan dia. Baca arahan. Okey, pandai. Bundarkan nombor yang ditunjukkan di atas kepada ratus ribu yang terdekat. Gariskan ratus ribu. Okey, dalam nombor tadi mana ratus ribu? Ya, nombor 1 itu adalah ratus ribu. Jadi, seperti biasa, bulatkan jiran sebelum. Jiran yang betul-betul jiran sebelum. Jangan jiran yang jauh. Jiran yang jauh 10 ratus ribu. Kita nak sebelum ratus ribu adalah 10 ribu. Jadi jiran kita adalah 10 ribu. Kamu kena bulatkan dia. Okey, dan tengok sama ada dia berada di kotak A atau kotak B. Ya, pandai. Kotak A iaitu nombor miskin. Jadi pun dia akan beri sifar. Tak boleh beri apa-apa. Sebab dia miskin. Tak ada apa-apa. Jadi kita saling semula ataupun 1 tambah sifar 1. Dan nombor yang sebelum ratus ribu secara total dia akan menjadi sifar. Bagus. Jelas kan? Okey, seterusnya pembundaran perpuluhan. Yang ini kamu kena faham ya. Kadang-kadang bundar ini tak semestinya nombor bulat saja. Kadang-kadang dia ada nombor lain-lain. Tak semestinya nombor genap, nombor ganjil, tidak. Kamu kena tahu konsep membundar. Jadi bonda sedang menerangkan konsep untuk kamu membuat pembundaran. Selepas itu, kamu akan applykan dia dalam persoalan apa sahaja yang diberi kepada kamu. Seperti sekarang, nombor 6. Diberi dalam bentuk perpuluhan. Okey, kamu tahu kan perpuluhan? Kamu tahu titik perpuluhan. Dan kamu tahu macam mana nak baca perpuluhan. Perpuluhan kita akan baca dengan nama 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan dan 3 tempat perpuluhan selepas titik. Sebelum titik tadi mestilah 10 ratus ribu seperti biasa. Okey? Jadi kita baca nombor 6. Nampak tu? Cuba baca. Ya, bijak kamu. 3.167. Kamu tak boleh sebut 167. 167. Okey, kepada 2 tempat perpuluhan. Bermakna dia nak 2 sahaja selepas titik. Jadi kita saling dulu. Kita saling dulu nombor tadi dan kamu kena faham ya. Ni bonda tunjuk sikit. Ini adalah 1 tempat perpuluhan, ini 2 tempat perpuluhan, ini 3 tempat perpuluhan. Ini adalah rumah sum. Jadi di sini arahan dia adalah kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, tengok ya arahan dia. Jadi arahannya adalah kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi kamu tengok di sini. Mana yang dikatakan 2 tempat perpuluhan? Kamu tengok. Ya, nombor 6. 1, 2. Okey, bila kamu tahu nombor 6 itu untuk kamu bundarkan, semestinya lah sebelum dia kamu bulatkan. Dan seperti biasa, refer semula kepada kotak ajaib bonda. Ingat, kotak ajaib, kotak A, kotak B. Ataupun nombor miskin, nombor kaya. Okey, kamu tahu ini adalah kotak B, iaitu nombor kaya. Dia akan beri 1. Dia akan beri 1. So, dia beri 1 kepada nombor yang kita garis. 6 tambah 1, 7. Dan nombor yang kita bulatkan tadi, kamu nak letak boleh, tak letak pun boleh. Tapi dalam perpuluhan, tak payah letak. Abaikan saja. Okey, jadi nombor sebelum kita saling semula. Inilah jawapan dia. 3.17. Sebab dia nak tadi dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, soalan seterusnya. Okey, baca. Okey, pandai.
4,3756. Arahannya bundar kepada 3 tempat perpuluhan ya. Bundar kepada 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan. 3 ya. Tadi 2, sekarang 3. Baik, kita saling dulu. Ini kita buat kerja. Kamu tahu 3. Okey, tandakan dan tengok orang sebelah dia, bulatkan. Berada di kotak ajaib yang mana? Betul, B, nombor kaya. Dan dia kena bagi 1. 5 tambah 1, 6. Dan saling semula nombor selepas itu. 6 di bawah dia, abaikan, letak kosong. Dalam perpuluhan tak perlu letak. Letak tidak memberi apa-apa maksud di situ. Sebab kita tidak baca dia. Kita tidak baca dia seperti nombor biasa. Okay, kita berhenti di nombor 6 saja. Iaitu kita baca 4,376. Kita tak baca 4,376 sifar. Tak. Jadi cukup setakat ikut arahan. Okay, jelas perpuluhan? Okay, kita terus pergi kepada perpuluhan juga. Cuma sekarang bonda akan masukkan ke dalam wang. Pun ada bundar. Bonda gabungkan semua ya untuk mudahkan kamu. Okey, baca nombor 8. Bundarkan RM623.75 kepada ringgit yang hampir. Kamu salin. Inilah yang kamu dapat. Baca nombor yang bonda beri. Betul. RM623.75. Okey, dia cakap tadi nak bundar kepada ringgit. Jadi kamu kena faham, ringgit adalah nombor yang sebelum titik. Selepas titik adalah shilling, sen. Jadi kita tak garis sen. Kita garis ringgit yang pertama iaitu RM3. Kita nak bundarkan RM3 tadi. Jadi seperti biasa, tengok jiran sebelah dia ada di kotak A atau kotak B. Kalau kotak B, tambah 1. Jawapan dia 4. Dan di sini lain ya. Di sini sen kena tulis. Walaupun dia tidak ada nilai, kita kena jadikan dia sifar. Kalau kamu tak tulis, dia tak akan jadi ringgit pula. Okey, dan nombor selepas saling semula. Jadi, cuba baca. Pandai. RM624. Okey, soalan seterusnya adalah nombor 9. Okey, sekarang baca soalan nombor 9. Pandai. Bundarkan RM8,714.80 kepada ringgit yang terdekat. Terdekat hampir sama saja maksud dia. Jadi kamu saling semula nombor yang diberi. Arahan kepada ringgit. Seperti tadi kita cari ringgit yang pertama iaitu RM4. Kita tengok shilling dia. Bulatkan 8. Berada di kotak B kan? Kotak B nombor kaya. Jadi perlu tambah 1 kepada ringgit. 4 tambah 1, 5 dan sen. Jadikan sifar. Jangan tak tulis. Salah. Dan nombor selepas ringgit tadi kena saling semula. Sekarang baca. Ya. RM8,715. Pandai. Kamu memang pandai. Okey, ini ada soalan UPSR yang bonda bawa kepada kamu. Contoh-contoh soalan membundar. Tengok. Dia bagi dalam bentuk satu soalan tetapi membawa markah 1 juga. Okey, nombor 1 ya. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Cuba baca kad nombor itu. Ya, pandai kamu. 810,452. 1A. Tulis nombor tersebut dalam perkataan. Jadi inilah hasilnya. Kamu kena tulis 810,452. Kamu dapat 1 markah. Soalan B, 1B. Baca. Ya, pandai. Bundarkan nombor tersebut kepada ribu yang terdekat. Saling semula nombor yang diberi. Kamu cari ribu dia. Mana ribu dia? Kamu tahu kan? 10,100,000. Ya, ribu dia adalah sifar. Secara biasa, kita bulatkan nombor jiran kepada ribu, iaitu ratus. Kamu tengok, ratus mempunyai nilai 4. 4 berada di kotak A. Kotak A adalah nombor miskin, jadi dia tak boleh beri apa-apa. Dia hanya beri sifar saja, iaitu kosong.
Sifar tambah sifar, jawapan dia sifar. Rumah sebelum 1000 kita tulis sebagai sifar. Dan rumah selepas kita salin semula. Okey, dapat? Ini soalan UPSR yang kedua yang bonda ambil contoh. Pun sama ya. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 80,763. Soalan dia adalah 1A. Nyatakan digit dinilai tempat ratus. Kamu tahu tempat ratus kan? 10 ratus. So, ini adalah nilai digit dia 700. Kamu dapat 1 markah. Dan 1B, bundarkan nombor dalam rajah 1 kepada ratus yang terdekat. Kamu saling semula, kamu akan dapat 80,763. Kamu baca 700. Kamu sebut 700, jadi itulah yang perlu kamu tanda. Dan bulatkan jiran sebelah, tengok jiran berada di kotak A atau kotak B. Pandai kotak B. Jadi apa perlu kamu buat? Ya, kamu memang bijak. Tambah 1 sebab dia nombor kaya kan? Jadi tambah 1 di atas yang bergaris. 7 tambah 1, jawapan dia 8. Dan nombor sebelum kita jadikan sifar. Dan nombor selepas kita saling semula. Betul? Jadi jelas kepada kamu pembelajaran pada hari ini. Betul tak? Okey, hari ini bonda hanya membawa kepada membundar menggunakan kotak ajaib. Bonda harap dengan penerangan bonda ini jelas untuk kamu menjawab soalan pembundaran bagi tahun 4, 5 dan 6. Sebab cara dia sama. Okey? Sampai jumpa lagi. Sebelum itu, jangan lupa like, share and subscribe channel bonda. Share video yang bonda beri kepada kamu ini untuk menambah manfaat kepada rakan-rakan kamu di luar sana. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.